Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Firdaus Rashid Idris dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Khamis 20 Mei. Sarawak telah mendapatkan persetujuan daripada Kerajaan Persekutuan untuk membeli vaksin COVID-19 sendiri dalam usaha mempercepatkan program imunisasi COVID-19 kebangsaan di negeri ini. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg memaklumkan bahawa persetujuan itu dinyatakan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam pertemuan bersamanya pada 2 minggu lepas. Sebagai permulaan, Kerajaan Sarawak akan membeli 500,000 dos vaksin jenis Sinovac bagi fasa pertama. Dan saya mengucap terima kasih kepada Perdana Menteri kerana telah memberi kebenaran tersebut. Dan Sarawak akan membeli untuk fasa pertama 500,000 dosis Sinovac. Dan kita akan beli lagi fasa kedua. Untuk pertama 500,000. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media selepas taklimat khas berkaitan situasi terkini COVID-19 di bahagian Bintulu oleh Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Bintulu. Ketua Menteri juga memaklumkan Kerajaan Persekutuan turut membenarkan Sarawak untuk menggunakan perkhidmatan hospital swasta yang telah diwartakan di negeri ini sebagai pusat pemberian vaksin kepada orang ramai terutamanya di kawasan bandar. Jelasnya ini akan mempercepatkan usaha pemberian vaksin kepada pihak yang memerlukan. Bermakna pihak syarikat korporat boleh berhubung dengan hospital yang telah diluluskan dan hospital ini akan memberi vaksin kepada kaki tangan syarikat tersebut, termasuklah syarikat industri dan juga plantation. Vaksin tersebut disediakan secara percuma oleh pihak Kerajaan Sarawak, namun kos pengenaliannya harus dirunding oleh pihak syarikat dengan hospital swasta berkenaan. Datuk Patinggi Abang Johari menjelaskan Sarawak menyasarkan program imunisasi COVID-19 negeri ini akan dapat diselesaikan pada Ogos ini dalam usaha memutuskan rantaian penularan wabak COVID-19. Dalam perkembangan sama, Datuk Patinggi Abang Johari memaklumkan bahawa Sarawak akan membina segera sebuah bangunan sementara di Hospital Bintulu bagi menampung keperluan menempatkan pesakit kronik dan termasuk pesakit COVID-19. Jelasnya ia bagi mengatasi masalah kesesakan di Hospital Bintulu khususnya dalam tempoh pandemik ini. Dan belaga, kita buat keputusan untuk mendirikan interim building membantu hospital ini menggunakan IBS, dan kita akan tambahlah katil di kawasan itu, dan ini adalah daripada kerajaan negeri. Kita membantu kerana kita rasa bahawa hospital sekarang ini tidak mencukupi, tapi kita binalah interim saja sebelum kita minta kerajaan pusat untuk membina blok baru. Tapi ketika ini kerana keadaan yang mendesak, kita akan dirikan interim IBS building untuk kita menempatkan para pesakit yang datang di Bintulu. Kos bagi pembinaan bangunan menggunakan sistem IBS itu masih dalam peringkat kajian, termasuk jumlah katil yang bakal ditempatkan di bangunan sementara itu nanti. Ketua Menteri turut mengumumkan peruntukan RM870,000 kepada Hospital Bintulu bagi membeli peralatan yang diperlukan hospital terbabit. Sementara itu, peruntukan berjumlah RM440,000 pula diperuntukkan kepada Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu bagi meningkatkan peralatan sistem maklumat PKB. Pejabat Residen Bahagian Bintulu pula diberi peruntukan RM3.66 juta khusus bagi menangani situasi COVID-19 di bahagian tersebut. 151 million so far for 2021 only. As compared to 2020, last year only 91 million. But this year 151 disebabkan oleh beberapa langkah yang kita buat untuk membantu dalam kita kontrolkan penularan COVID-19.
Terdahulu, Ketua Menteri menerima taklimat khas daripada Residen Bahagian Bintulu, Jack Aman Luat, Pegawai Kesihatan Bahagian Bintulu, Dr. Melvin Chung Sian Leong, Pengarah Hospital Bintulu, Dr. Davis John Raj dan Ketua Polis Daerah Bintulu, Superintendent Zulkifli Suhaili berhubung situasi COVID-19 di Bintulu. Dalam pada itu, Datuk Petinggi Abang Johari meminta rakyat negeri ini terus mematuhi prosedur operasi standard SOP yang dikeluarkan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN dan bahagian semasa musim Hari Gawai ini bagi membantu mengelakkan sesuatu yang buruk berlaku dan sekaligus membolehkan rakyat menikmati hari perayaan itu pada tahun-tahun akan datang. Saya minta maaf, betul-betul saya minta maaf. Saya telah mengarahkan kepada Setiausaha Kerajaan Negeri dan juga residen tidak mengeluarkan lesen sabung ayam. Ya, Jack. Dan kita minta supaya gawai ini kita berjaga-jaga. Ya, dia terpulang pada kita lah. Because we have some more gawai. Kalau kita kena teruk je kita, ngasih gawai aja lah. Beliau mengingatkan masyarakat di sebalik jumlah kes positif harian yang tinggi, jumlah kematian akibat COVID-19 harus dijadikan sebagai pengajaran. Jelasnya pada tahun 2020, jumlah kematian akibat COVID-19 di Sarawak hanya 19 orang saja, namun jumlah itu meningkat kepada 230 orang pada tahun ini, iaitu setakat 17 Mei lepas. Ketua Menteri turut memuji tahap pematuhan masyarakat Sarawak semasa sambutan Hari Raya Aidilfitri. Katanya, Sarawak terus komited dalam memastikan usaha mengawal penularan wabak COVID-19 di negeri ini melalui beberapa pendekatan dan intervensi. Sarawak merekodkan 323 kes baru positif COVID-19 malam, menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 39,651 kes. Menurut kenyataan yang dikeluarkan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN, sejumlah 170 atau 58.8% daripada jumlah kes telah dikesan di daerah Kuching, Miri, Sibu dan Bintulu. Sarawak turut mencatatkan 7 kematian akibat COVID-19 menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 237 kematian. Kes kematian masing-masing dilaporkan di 1 di Hospital Kapit, 4 di Hospital Sri K dan 2 di Hospital Sibu. Jabatan Kesihatan Negeri turut mengisytiharkan satu kluster baru semalam, iaitu kluster Jalan Endap Sawit, Kota Semarahan. Manakala satu kluster diisytiharkan tamat semalam, iaitu kluster Tembok Sri Aman. JPBN turut membuat keputusan menamatkan perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD di 13 lokaliti di Saratok, Sibu, Selangau, Kanuit, Bintulu dan Sri K. Jika tahun lepas laungan takbir raya memberi emosi berbeza, tatkala ada ahli keluarga masih terlantar di hospital. Ada yang bertaruh nyawa di unit rawatan rapi ICU, malah ada yang sudah tiada akibat COVID-19. Namun hanya luahan rasa syukur mengubati rasa pilu dan sayu dalam meraikan Syawal kali ini. Ikuti laporan yang disediakan wartawan Debbie Amanda Padan. Wabak COVID-19 bukan saja meragut 1, malah 5 nyawa ahli keluarga terdekatnya. Itulah yang dilalui Muhammad Ghazali Abdul Rahman yang kehilangan ibunya Rokayah Draman yang meninggal dunia akibat COVID-19. Sambutan Aidilfitri tahun lepas juga tidak disambut seperti tahun-tahun sebelum ini, apatah lagi tidak berpeluang untuk melihat pusara ibunya sendiri. Kita dapat hati yang kita positif bersama dengan isteri dan diarah masuk ke ward pada 21. Dan dalam pada 21 bulan tu dapat berita yang adik perempuan meninggal, waktu itu demam dan nafas pun sesak nafas. Bila menerima berita makin lemah semangat. Masa tu masih boleh survive lah, tapi 2 hari selepas bila dapat berita lagi yang adik lelaki meninggal, tahap kesihatan diri makin lemah. The next day selepas adik meninggal, saya pun dimasukkan ke ICU lah.
mengikut kepercayaan kita lah. Kita percaya pada qada dan qadar, dan segala ujian itu semua datang daripada Allah. Dan bila kata mereka dah dijemput awal, kita reda dan bagi diri sendiri pun seperti keajaiban. Bagi Aida Nabila Muhammad Ghazali, selain pemergian neneknya yang berusia 79 tahun itu untuk selamanya, dia turut kehilangan bapa saudaranya berusia 49 tahun dan ibu saudara berusia 40 tahun serta 2 orang lagi datuk saudaranya. Sebagai cucu sulung, Aida tetap merasa sebab setiap kali terkenang saat-saat manis suasana meriah meraihkan Syawal bersama keluarga tersayang yang kini tidak dapat dirasainya lagi. Suasana macam of course agak pilu, sedih terkenangkan ahli keluarga yang dah tak ada, tapi bersyukur sebab masih dapat menyambut hari raya bersama ahli keluarga yang lain. 18 Mac 2020, tarikh yang mengubah kehidupan keluarga Aida selamanya apabila neneknya dimasukkan ke hospital selepas mengadu tidak sihat. Namun neneknya dibenarkan pulang keesokannya selepas dirawat dan ujian pengesanan COVID-19 adalah negatif. Langit tidak selamanya cerah. Dalam tempoh 24 jam selepas pulang, nenek tercintanya meninggal dunia. Lebih memilukan apabila disahkan positif selepas ujian terperinci dilakukan. Ini diikuti kematian 4 lagi keluarga terdekatnya. Kematian 5 sekeluarga ini yang tersenarai dalam kluster pesakit di bawah siasatan PUI Itali di Sarawak dipercayai berpunca daripada rakan sekerja yang baru balik melancong dari Itali tanpa menjalani kuarantin wajib. Walaupun dugaan itu memberi kesan yang amat mendalam kepada mereka, namun tidak pernah terlintas di fikiran untuk menyalahkan mana-mana pihak. Kalau saya boleh pesan untuk mereka terus sabar dan terus patuhi SOP itu sehingga kita betul-betul bebas daripada COVID-19. Yang paling penting sentiasa berfikiran positif. Walaupun COVID ni ada yang teruk, ada yang sampai meninggal, tapi ada juga yang sembuh seperti kami sekeluarga. So teruskan berdoa, bagi kata-kata semangat dengan ahli keluarga ataupun sahabat-sahabat yang disahkan positif COVID-19 dan terus menjaga kesihatan diri sendiri lah. Sedar atau tidak, kes COVID-19 di Sarawak masih mencatatkan 3 angka setiap hari. Persoalannya, sejauh mana kita mengambil serius terhadap situasi COVID-19. Usah letakkan tanggungjawab itu hanya pada petugas barisan hadapan saja. Tapi peranan kita belum menang. Debbie Amanda Padan, Berita RTM. Paparan itu tadi mengakhiri Berita Pagi Sarawak. Saya Fidaus Idris, salam hormat.